الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين وأصحابه الكرام والتابعين وتابع التابعين وإلى جميع أولياء الله الصالحين ووالدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وإلى جميع أرواح المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wabil Islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin Rasulah sallallahu alaihi wasallam, dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Kita menggunakan kitab andai umat ini hidup seperti Umar bin Al-Khattab. Kita sampai pada bab yang ke-8, muka surat 77. Reaksi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan. Sayyidina Umar seorang bangsawan. Dia juga seorang cendekiawan sebelum Islam. Lepas Islam pun sama, seorang bangsawan dan cendekiawan. Cuma selepas Islam, Sayyidina Umar meninggalkan perniagaan dan menumpukan perhatian kepada jawatan yang dipegang selepas kewafatan Sayyidina Abu Bakar. Ketika Nabi diutuskan, itu kita dah bagi tahu dah, umur Sayyidina Umar yang masih muda, 13 tahun lebih muda daripada Rasulullah, lebih kurang sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi diutuskan, keadaannya Sayyidina Umar ni seorang yang dia memang tak setuju dan tak suka dengan apa yang Nabi bawa, agama baru. Agama baru bagi mereka iaitu Islam
yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibenci oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar benci. Sebab tu Sayyidina Umar dia bukan yang lambat menentang Islam. Sayyidina Umar adalah orang antara yang paling awal menentang Islam. Ketika itu yang tentang Islam yang paling kuat ialah Abu Jahal. Abu Jahal, bukan Abu Lahab lah. Orang keliru ni. Yang tentang Islam paling kuat ialah Abu Jahal. Yang Abu Jahal bukan bapa saudara Nabi, bukan. Sayyidina Umar bila dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa ajaran Islam, Islam melarang menyembah berhala, benda tu mengubah tradisi dan kepercayaan adat orang Quraisy di Mekah. Sebab tu dia lawan. Sebab dia, Sayyidina Umar ni patriotik dia tinggi, semangat patriotik dia pun tinggi. Dia suka mengekalkan, menjaga, memelihara, mempertahankan budaya dan tradisi, adat, kepercayaan penduduk Mekah. Dia orang masyarakat. Sayyidina Umar ni dia orang masyarakat, pemimpin. Dia pemimpin. Jadi bila Nabi bawa mai satu ajaran, kefahaman yang mengubah kefahaman budaya, tradisi, adat penduduk Mekah, Sayyidina Umar lawan. Kemuncak kepada lawan dakwah yang Nabi bawa Sayyidina Umar, sehingga hari tu kita dah cerita dah, ni dah siri ke-11 dah. Sehingga Sayyidina Umar waktu tu orang Islam baru 40-50 orang di kota Mekah. Dia berazam untuk bunuh Nabi. Memang dia tekad untuk bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kemuncak kepada benci Sayyidina Umar. No? Kemudian itu keadaan bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab apabila Nabi bawa Islam. Nabi bawa Islam. Selain daripada tu, dia juga menyiksa siapa-siapa yang diketahui Islam. Sampai tahap tu Sayyidina Umar ni, selain daripada dia benci sebab sifat dia, kepimpinan dia, pengaruh dia di kota Mekah, dia tak suka siapa-siapa buat main budaya luar, ubah apa semua, dia tak suka. Dia juga tangkap, seksa dan bunuh sesiapa yang masuk Islam waktu tu, ketika itu. Dan habis daripada tu kita dah cerita dah kisah bagaimana Sayyidina Umar berniat untuk bunuh Nabi. Bukan berniat, memang berazam, memang dah pakai baju besi. Sampai jumpa Nu'aim Ibn Abdullah ataupun Nu'aim Ibn Mas'ud. Dua tu salah satu kemudian dia membatalkan hasrat dia sebab dia pergi rumah adik dia Fatimah bintul Khattab. Kemudian dalam ni juga sampai muka surat 83 tu dia cerita yang tu lah. Diceritakan yang tu. Ada lagi dua riwayat tentang bagaimana Islam ni masuk ke dalam hati Sayyidina Umar, hidayah masuk ke dalam hati Sayyidina Umar. Dua riwayat. Yang pertama, Sayyidina Umar pergi rumah adik dia hari dia nak bunuh Rasulullah. Itu riwayat yang pertama, bagaimana Islam masuk dalam hati Sayyidina Umar. Kemudian kisah tu masyhur. Riwayat yang kedua, hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, bahawa Sayyidina Umar pada satu hari selepas dia dah lawan apa semua ni lah, lawan, seksa sebagainya, satu hari dia kata, aku selalunya kami ada tempat untuk berhimpun sebelum Islam, untuk mereka melepak, tempat lepak, minum arak, lepak, sembang sebagainya. Kemudian Sayyidina Umar pun pergi ke tempat tu, tak ada kawan-kawan dia yang lain, maka dia pun bila tak ada, dia tak jadi melepak. Ni dalam Musnad Imam Ahmad ada kisah ini. Yang kisah ni diceritakan oleh Sayyidina Umar sendiri.
Ada 3 riwayat berkaitan detik-detik masuknya hidayah dan Islam ke dalam hati Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar dia pergi tengok kawan-kawan dia tak ada tempat lepak tu. Maka dia pun kata tak apalah, pergi kedai pergi kedai arak tu. Dia pun pergi kedai itu pun tutup juga, tak ada orang. Kemudian bila kedai itu pun tutup, tak ada orang, Sayyidina Umar kata, aku nak pergi Kaabah, nak tawaf lah 7 kali ke 70 ke. Sebelum ajaran Islam, Kaabah memang dah ada. Dan memang orang Arab tawaf Kaabah sebelum Islam, sebelum Nabi lahir lagi, mereka tawaf. Dan tawaf mereka 7 pusingan. Ambil daripada mana? Ambil daripada saki-baki ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Ada haji bahkan. Sebelum Nabi lahir, orang Arab tiap-tiap tahun datang mengerjakan haji. Ada tawaf, ada wukuf, ada meluntar, dan banyak yang ditambah-tambah, ditokok tambah oleh orang Arab. Bukan Arab Mekah saja, Arab daripada seluruh dunia datang mengerjakan haji sebelum Nabi lahir. Itu kita tak mau cerita, itu dalam sirah. Boleh tengok dalam sirah. Jangan pelik sebab tu kita baca ni, Sayyidina Umar pergi tawaf. Tu tawaf macam mana pula? Tadi kata tak masuk Islam lagi. Memang tak masuk Islam lagi. Dan ibadah itu telah pun dilakukan. Cumanya banyak dimodify, ditokok tambah, disesatkanlah oleh orang-orang Arab ketika tu. Lepas tu baru Nabi datang, Nabi bersihkan balik. Begini yang Islam suruh. Tawaf macam ni, niat mesti bersuci, wajib bersuci. Boleh tawaf sunat, tak perlu sa'i, tawaf sunat saja. Jadi Sayyidina Umar ni waktu tu seolah-olah dia buat tawaf sunat. Dia kata dah pergi tempat kawan-kawan lepak tak ada, dia pun pergi kedai. Kemudian kedai pun tak buka, dia pergi tawaf lah. Dia pun pergi. Waktu nak pergi tawaf, nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu nampak Rasulullah, Nabi berdiri. Dia tengok Nabi solat. Dia pun pergi pelan-pelan daripada arah Hijr. Kaabah kan 4 segi, belah sini Hijr. Maksudnya main dari sini lah Nabi solat di situ. Sebab tu siapa yang pergi Mekah dan dia telah pun mengkhatamkan sirah banyak kali, bila dia berjalan di bumi Mekah tu, dia tengok banyak benda yang mengingatkan dia kepada sirah. Itu special. Bumi Mekah akan jadi begitu special. Bukan dia berjalan di bumi Mekah, dia tengok di mana kedai kek, di mana kedai kurma murah, di mana kedai cincin, kedai perfume. Bukan. Orang yang mengaji sirah, mendalami sirah, dia berjalan di kota Mekah tu, dia tengok bangunan ni, dia tengok tanah ni, dia teringat, dia tengok Nabi berdiri di depan Kaabah, Nabi solat dari arah Hijr tu. Sayyidina Umar pun dia main pelan-pelan. Dia main, kemudian dia mendekati, dan akhirnya dia mendengar ayat Quran. Dan ketika itulah Sayyidina Umar bin Al-Khattab menangis. Quran ini adalah mukjizat, salah satunya dari segi bahasa dan kesusasteraan dia, bahasa dia. Maka yang nak tahu ketinggian bahasa Quran, kelembutan bahasa Quran, seni bahasa Quran, hanyalah orang yang pakar bahasa. Ketika itu masyarakat Mekah, antara keadaan ketika itu ialah ramai pakar bahasa. Bahkan mereka berlumba-lumba mencipta syair yang paling bagus untuk dijadikan sebahagian daripada mu'allaqat, syair-syair yang akan disangkut di Kaabah. Di dalam Kaabah tu disangkut syair-syair yang hebat kan, syair Umru'ul Qais, Nabiratul Dhubyani, syair-syair ni yang disangkut, maksudnya syair-syair yang hebat. Ketika itu sesuai dengan mukjizat Nabi, dapat Quran bahasa yang tinggi, yang bila sastrawan Arab
baca dan dengar Quran, mereka tahu ini bukan kalam manusia. Maka Sayyidina Umar cendia kawan. Sayyidina Umar ni bukan orang jalanan yang pecah masuk kedai, merompak, orang ganas, bukan. Dia cendia kawan. Ilmunya tinggi, orang hebat. Bila dia dengar Quran, ketika itulah kali pertama Sayyidina Umar mendengar Al-Quran daripada mulut Nabi dan dia menangis. Ini mukjizat Quran. Selama ini orang Quraisy mengarahkan semua penduduk Mekah yang tak Islam, kalau terdengar orang baca Quran, tutup telinga serapat-rapatnya. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Allah cerita benda tu dalam Al-Quran, iaitu mereka menjadikan telinga-telinga mereka di dalam mereka menjadikan jari-jari mereka, asabi' jam'u usbu', menjadikan jari jemari mereka di dalam telinga mereka, dalam telinga, macam masuk semua ni, kinayah, masuk semua ni. Maksudnya tutup sungguh-sungguh telinga. Dengar aja siapa-siapa orang Islam baca, mereka akan tutup, punya tak mau dengar langsung Quran. Akhirnya Sayyidina Umar terlintas pada satu hari untuk mendengar Quran, dan dia dengar sendiri daripada mulut Nabi. Waktu itulah Sayyidina Umar menangis. Kemudian Nabi pun balik, Sayyidina Umar ikut. Sampai depan rumah, Nabi nak masuk rumah, Nabi dengar. Nabi pun tanya, "Ma ja'a bika ya ibn al-Khattab?" Apa yang membuatkan kamu datang ke sini, wahai anak al-Khattab? Maka ketika itu Sayyidina Umar pun sebut, "Aku datang ke sini untuk menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan kamu adalah pesuruh Allah." Maksudnya ada beberapa riwayat Sayyidina Umar masuk Islam. Maka Nabi pun ketika itu mendoakan beliau. Nabi pun usap dada Sayyidina Umar, baca doakan supaya ditetapkan iman. Kemudian riwayat yang ketiga ialah dalam sirah Imam Ibn Ishaq, dalam sirah Imam Ibn Ishaq, Sayyidina Umar satu hari dia nak berjumpa Nabi. Dia berasa macam teringin jumpa Nabi setelah dah banyak orang Islam yang dia seksa, yang dia beberapa orang yang diseksa dengan kejam oleh Sayyidina Umar. Sampai satu hari dia berasa macam lembut hati. Dia pun pergi ke masjid Kaabah lah, kawasan Kaabah tu, pergi ke situ, nampak Nabi SAW. Sayyidina Umar kata dalam riwayat yang didatangkan oleh Imam Ibn Ishaq tu, aku pun menghampiri Rasulullah dan aku mendengar baginda membaca surah Al-Haqqah. Aku kagum dengan susunan ayat dalam surah itu. Bila dia kata dia dengar, dia kata Muhammad ini bukan seorang penyair. Dia bukan seorang penyair. Sebab Quran bukan syair. Quran bukan syair. Quran adalah nasr. Lawan syair nasr. Tak payahlah tu. Kemudian bila Sayyidina Umar dengar, dia kata ni bukan syair. Selama ni penduduk Mekah, kami hasut semua orang dia tu penyair. Muhammad tu penyair. Sampai Nabi baca kepada ayat, innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Quran itu adalah wahyu yang disampaikan oleh Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqawli syair. Bukanlah Quran itu perkataan seorang penyair. Qalilan ma tu'minun. Tapi amat sedikit orang-orang yang beriman. Orang pakar bahasa Arab, Umar bin Khattab, dia dengar tu seperti ditampar muka dan hati dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia dengar Nabi baca lagi, dia kata Muhammad bukan bomoh, bukan dukun. Bila dia dengar kan, perkataan ini bukan perkataan penyair, bukan perkataan dukun dan bomoh. Sampai Nabi sebut wala miqawni kahin qalilan ma tadhakkarun. Dan bukanlah Quran itu perkataan seorang bomoh dan dukun.
Sedikit sangat di kalangan kamu yang ingin mengambil peringatan daripada Quran. Kemudian Nabi kata, tanzilum mir rabbil alamin, sesungguhnya Quran ini diturunkan daripada Allah, Tuhan sekalian alam. Waktu itulah bila Nabi baca, Sayyidina Umar pun rasa tenang, rasa tersentuh, dan dia masuk Islam. Masuk Islam. Itu 3 riwayat yang menceritakan tentang bagaimana Sayyidina Umar masuk Islam. Semua keadaan tu, peristiwa tu, yang mana yang sanad dia sahih, riwayat mana yang sahih, maksudnya daripada situlah bibit-bibit hidayah meresap ke dalam jiwa Sayyidina Umar, dan kita faham hari ini daripada Quran. Sebab tu, siapa yang ada kawan bukan Islam, hadiahkan Quran. Beli Quran, hadiah dekat dia, Quran yang terjemahan tu. Kalau dia bangsa apa, beli. Hari ni ada bahasa Urdu, ada bahasa China, bahasa Cina pun ada, Quran terjemahan Jerman pun ada, kan? Ada kawan bukan Quran, ada kawan bukan Islam, hadiahkan Quran, bagi Quran kat dia, insya-Allah. Kalau dia rapat dengan kita, naik kereta tiap-tiap hari ke macam mana, 5 minit pasang Quran. Dia tak faham apa ustaz, pasang Quran. Berapa banyak saya jumpa, saya tak sebutlah ratus-ratus ribu, tapi kita ada jumpa berapa ramai orang masuk Islam sebab mendengar Quran. Kita tak tahu siapa yang Allah nak pilih. Dia dengar 5 minit, dia dengar 10 minit, dan dia masuk Islam. Dan ada yang masuk Islam bila baca Quran dan subtitle di TV, 1 ayat je. Ada kisah, kan? Dia bukan Islam, TV kita ni Malaysia ni bukannya TV ni. Ending tu ada ayat Quran, lepas tu ada terjemahan dibaca. Dia mula tenang dan akhirnya cari dan masuk Islam. Quran ini mukjizat. Banyak orang masuk Islam melalui Quran. Di Jepun ramai orang masuk Islam setelah menghabiskan terjemahan Al-Quran, menghabiskan bacaan terjemahan Quran. Yang ni nak cari orang Melayu jenuh. Quran hak betul pun tak apa nak baca, kan. Orang Jepun ni sebab dia rajin, maka yang berminat untuk mengkaji, dia beli terjemahan bahasa Jepun tu, dia baca awal sampai habis, dan akhirnya masuk Islam. Ni kisah benar, ramai yang berlaku banyak yang berlaku di sana. Subhanallah. Kemudian selepas Sayyidina Umar masuk Islam, apa dia buat? Ni pemimpin besar, bangsawan, cendekiawan. Dia orang masyarakat. Sayyidina Umar ni, bila dia masuk Islam, dia pun fikir apa dia boleh buat untuk Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari pertama dia masuk Islam, dia pergi rumah manusia yang paling lawan Islam, iaitu Abu Jahal. Sebab tu jasa dan pengorbanan Umar kepada Islam tak boleh ditandingi. Kuat dia dengan Islam, sebab Islam besar. Umar radhiyallahu anhu, hari pertama dia masuk Islam, dia pergi rumah Abu Jahal. Dia ketuk pintu, Abu Jahal seronoklah, kawan baik mai apa semua. Dia kata, hari ni aku nak bagi tahu kepada kamu, wahai Abu Jahal, wahai dia tak panggil Abu Jahal lah, kan? Wahai fulan bin fulan, nak bagi tahu kepada kamu, aku bersama Muhammad. Asyhadu annahu la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersama dengan beliau, aku sebut apa yang beliau sebut, aku pegang apa yang Muhammad pegang. Maka Abu Jahal pun marah, nak pukul, besar. Sayyidina Umar ni besar. Nak buat apa? Macam mana? Nak seksa. Sayyidina Umar pun seorang yang berpengaruh sebagainya. Ada pengaruh, dia pemimpin besar. Tak jangka-jangka, tak sangka, tak pernah terlintas sedetik pun di hati Abu Jahal bahawa Umar radhiyallahu anhu akan masuk Islam. Maka dia pun menghempas pintu di muka Sayyidina Umar, bukan atas depan, maksudnya depan tu lah, kan, bukan di atas muka tu. Dan dia pun mengelar, kamu sudah murtad wahai Umar. Dia pun tutup pintu. Maka dia pun mula mesyuarat lah,
Mereka pun mula mesyuarat sama-sama mereka apa yang mereka nak buat, dan mereka memutuskan untuk membunuh Umar bin Al-Khattab. Ketika itu kawan baik Sayyidina Umar nama Al-As ibn Wa'il. Al-As ibn Wa'il dia pun mai bagi tahu kepada Sayyidina Umar rancangan Quraisy, dan akhirnya Allah selamatkan Sayyidina Umar daripada rancangan tersebut. Setakat itu dulu pada pagi ini bersama dengan kisah seorang manusia yang mendapat tempat kedua dalam keseluruhan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulianya beliau. Semoga dengan mendalami kisah beliau kita dapat tahu kenapa Allah dan Rasulullah menyayangi Umar bin Al-Khattab. Kita sambung mendapat gelaran Al-Faruq muka surat 89 insya-Allah esok. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي وللمسلمين والمسلمات ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.